KB Cherry. Hanya juga PMX Perdana Menteri kenapa dia rombak sekarang? Sebab pada saya lagi cantik sebenarnya kalau dia buat kabinet baru bila Sri Paduka Baginda Tuan Agong baru mengambil tata. Itu optiknya lebih cantik. So bila Agong baru, kabinet baru. So ini nak di rushing sangat. Lepas tu tiba-tiba buat sekarang dan Agong baru belum lagi menaiki tahta. Lepas tu Perdana Menteri kata kabinet ni akan bertahan sampai PRU 16. So walaupun saya tahu kuasa atau prerogatif untuk menentukan Jabatan Menteri ini memang atas pada Perdana Menteri. Bukan apa kata Agong tak campur tangan lah kan. Memang kita tak semua tahu. Tapi daripada segi optiknya ataupun daripada segi yalah kalau kita nak nampak cantik lah kan, buat rombak kabinet dan menghadap Agong baru lah. Betul tak? Bila Agong baru masuk, kabinet baru masuk, so mungkin boleh angkat sumpah baru atau present dulu kepada Agong Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Bukan lama sangat, 31 Januari aja, betul tak? Masuk lagi tunggu sebulan. Yang nak rushing sangat ni, letak orang tu, letak orang ni, lepas tu tiba-tiba declare ini sampai PRU 16. Macam pada saya tak berapa cantik lah macam tu. Walaupun dalam perlembagaan memang hak dia lah. Itu je lah. Saya bukan nak mengasut lah. Tapi saya cakap je lah. Sekarang ni saya lebih apa orang kata free tu cakap lah. Dulu saya dalam MT susah lah nak cakap-cakap. Sekarang ni saya cakap je lah. Betul tak? Okay. Dengan prestasi sebab sebelum perubahan pada kabinet, kedudukan ringgit dan juga kedudukan pasaran saham kita lah bursa pada satu tahap yang kurang memperangsangkan. Tapi sekarang ada rombakan, tapi saya tak pastilah apa pendapat Hisham dari sudut finance and kedudukan ringgit itself lah. Bursa dan kedudukan ringgit. Okey, saya tengok semalam ada satu benda pelik lah berlaku. Saya ingat tak tahulah orang kerajaan subuh ke Jcom subuh ke apa. Ada satu laporan berita cakap lepas saja pengumuman kabinet baru, ada satu berita tulis dia kata bursa saham meningkat atas pengumuman kabinet baru. So saya pun nak tengok betul ke tak benda ni. Sekali saya tengok berapa meningkat. Rupa-rupanya meningkat 0.75 mata. 0.75 mata daripada 1,476 mata kepada 1,477 mata ke macam tu. So 0.5% meningkat. Ini bukan meningkat, ini macam tu saya beli sikit saja macam itu. So maksudnya apa? Maksudnya ini mungkinlah kerajaan suruh ke apa, komunikasi yang suruh ke apa kan, untuk menunjukkan yang the market react bagus kepada bentuk kabinet. Tapi sebenarnya the market kalau 0.75 mata, maksudnya the market tak react bagus itu. Maksudnya tak ada reaction tu. 0.75 mata macam itu, ialah itu kira apa benda flux ke apa benda doesn't mean much dekat situ, tak signifikan pun. Dan satu lagi daripada segi ringgit, hari ini saya cek tadi dalam saya punya telefon, kemarin ringgit dengan US dollar 4.68, hari ini 4.71. So banding US dollar, so maksudnya ringgit makin melemah. So dari segi ringgit pun tak memberangsangkan dengan reaksi kabinet tu. Bursa pun tak memberangsangkan daripada reaksi. Pendapat Hisham mengenai sambutan kerajaan Madani setahun yang baru diadakan. Dengan hal itu, saya nak tanya kerajaan, berapa sebenarnya dia spend untuk buat majlis-majlis ni? Awak baru 1 tahun. Dan ini kontradik ataupun bercanggah dengan apa yang Perdana Menteri cakap tadi. Dia kata dulu sebelum ni dia kata terlampau awal untuk kita lihat prestasi kerajaan macam mana. Tunggulah 3-4 tahun dia kata. Dulu awak kata prestasi ni mungkin tak merancangkan ke macam mana. Dia kata lebih kurang macam itulah dan dia suruh kita tunggu 3-4 tahun. Tapi pada masa yang sama dia pergi buat majlis besar-besar macam ni setahun kerajaan Madani. So kalau awak kata kena tunggu 3-4 tahun sebab prestasi mungkin tak merancangkan ke apa, kenapa lah pula
awak buat 1 tahun ni nak menggembar-gemburkan pencapaian, dan berapa dia spend. So duit yang dia spend untuk buat majlis sambutan besar-besar ni patut boleh digunakan untuk rakyat miskin. Kata tak kerola. Awak buat majlis ni, saya nak tanya, saya tak ada dalam parlimen dan saya minta ahli-ahli parlimen tanya dalam parlimen berapa sebenarnya kerajaan hari ini menggunakan duit untuk buat hari untuk menyambut 1 tahun kerajaan Madani ni. So patutnya duit itu digunakan untuk bantu rakyat. Mungkin kalau puluh-puluh juta boleh bina sekolah, bantu orang miskin, bagi beasiswa. Bukan nak gembar-gemburkan awak punya kejayaan yang awak sendiri kata belum lagi ada prestasi, kena tunggu 3-4 tahun. So ini tak masuk. Soalan banyak orang tanya sebenarnya. Saya pun baca dekat blog, dekat tweet, banyak juga yang tanya. So Isham Jalil lepas dipecat, what's next? Okay, saya dah ramai wartawan tanya saya, wartawan terbangsa pun tanya saya benda sama. Saya dapat telefon daripada Bloomberg kan. Tiba-tiba je saya ini Bloomberg, dulu CNN pernah hubungi saya setahun lepas ke 2 tahun lepas, dia tanya apa-apa saya tak ingat. So kali ni tiba-tiba Bloomberg, so the same question dia tanya, saya tak tahu apa cerita ini sampai ke luar ke apa kan. Bloomberg tanya, so what is your plan? So saya cakap benda yang sama. Saya kata saya punya hasrat, saya nak dedicate saya punya career politik ni untuk menyatupadukan orang Melayu dekat negara ni. Kalau orang Melayu dekat negara ni memang berpecah belah, dah lama berpecah belah. So kita tak boleh macam tu. Sebab kalau orang Melayu ni majoriti, kalau majoriti berpecah, kita tak boleh menyatupadukan negara. Untuk menyatupadukan negara, untuk buat penyatuan nasional, kita kena menyatupadukan majoriti dulu. So bila majoriti bersatu padu, lepas itu baru kita boleh buat penyatuan nasional itu. Sebab kalau negara tak bersatu padu, orang Melayu tak bersatu padu, macam-macam ketidakstabilan berlaku. Dulu kita tukar kerajaan dalam tempoh 5 tahun, berapa Perdana Menteri ada? 5 Perdana Menteri ada, 4-5 orang Perdana Menteri. Asyik tukar kerajaan aja. Kenapa? Sebab orang-orang Melayu bertelagak. Kita buat Sheraton, lepas tu ini, lepas tu macam itu dan sebagainya lah. So bila orang Melayu rasa tak selesa, maka keadaan politik tak stabil. Bila keadaan politik tak stabil, susah untuk kita kembangkan ekonomi. So saya tengok hari ini orang-orang Melayu berada dalam keadaan yang tak selesa lagi sekali. Satu, dari segi ekonomi. Yang kedua, dari segi politik pun sama. Dan kenyataan-kenyataan daripada DAP, Lim Kit Siang, itu lagilah meneruskan keadaan. Dia kata pasal impian Malaysia, dan DAP kata untuk meneruskan Malaysia dan sebagainya. Sampai sekarang dah ada apa-apa jemputan ke, panggilan yang pushy? Kawan-kawan yang hubungi saya ramai lah kan. Kawan-kawan kita ramai kan. Dulu masa kita Muafakat Nasional dengan PAS pun kita ramai kawan-kawan di situ, dan memang kita ramai kawan lah. Kawan tak apa lah, kita jumpa-jumpa. Last Isham ni dah kena pecat. Okay. Tu banyak gura-gura kata Isham nak join tim A lah, tim B lah, tim C lah. Gura-gura. Tapi ada perancangan ke untuk join mana-mana parti ke, perikatan baru ke? Ada melompat ke jemputan-jemputan? Saya tapi pun ada wartawan tanya saya, jawapan saya sama. Terlalu awal lah, too early for me to contemplate that question. Terlalu awal untuk saya fikirkan soalan. Betul lah. Saya baru kena pecat seminggu. Saya ada objektif saya untuk nyatukan pada orang Melayu. Pasal masuk parti ni, itu saya tak fikir lagi. Itu soalan itu mudah-mudahan lah. AB Channel.